which is bagus, tak ada masalah sebab itu adalah satu contoh yang baik, itu berkualiti ya. Kita pun suka Naruto, kita suka yang lain, One Piece and so on. Tapi terlalu kuat anime itu dalam jiwa kita. Dan kita nak mencipta budaya, kita harus boleh meniru ataupun mencampur adukkan dengan budaya yang sedia ada, iaitu ambillah anime tu, ambillah K-pop, ambillah Bollywood, ambillah Western, ambillah Disney, ambillah Europe, campur. Tapi mold kan dalam budaya kita. Dan budaya kita lebih sedikit, kita ada budaya kita bercampuran, kita Melayu, India, Cina dan lain-lain, kita bercampuran. Nak tak nak kita terpaksa cari satu konsep. Lebih kurang lah, maknanya campuran yang kalau suka anime, campuran sedikit-sedikit sana dan sini. Tapi rata-rata saya nampak kebanyakannya terlalu anime 100%, iaitu memang bila lukis sikit saja nampak Jepun, nampak anime. Jadi macam bagus untuk individu tu kerana dia membantu naikkan semangat dia dan kemahiran dia. Tapi dalam masa sama kalau dia tidak berubah, dia akan terus sesat ke situ. Jadi dia tidak membudayakan kita punya sistem lah animasi Malaysia ni. Maknanya kita tidak membantu pada industri itu sendiri. Itu pendapat saya lah. Betul, baik. Kalau kata bukan dalam masalah bidang animasi je, saya rasa dalam production, dalam perfilman pun kita mengalami masalah yang sama. Masalah yang sama. Kita banyak terikut-ikut dengan budaya luar, budaya kita. Ya kan, budaya kita kurang tonjolkan. Sedangkan yang mana yang ada cerita-cerita budaya tak mendapat sambutan oleh orang kita sendiri, tapi mendapat anugerah, mendapat reward, award di luar negara. Subhanallah. So betul, saya setuju dengan statement Abang Ayi. Baik, dan Abang Amir, kita nak pergi kepada soalan dan kita ada lebih kurang dalam 5 ke 10 minit sahaja lagi. So kita nak pergi kepada soalan Azli Baharudin. Industry concern on production cost, market access and reliability of LP. Does market price 800 per scene still reliable current needs of cost? Saya orang seni, baca English ginilah. Tapi Abang Ayi dengan Abang Amir nampak soalan dia? So kita punya technical dah paparkan dekat skrin. So saya nak pergi soalan ni kepada Abang Amir. Boleh? Mungkin Abang Amir boleh jawab? Okey. Ini RM800 per scene ni dia ambil dari mana saya tak pasti. Cuba dia clarify kan. Per scene tu per second? Per second ke per scene tu saya tak pasti. Tapi sebenarnya harga ni memang sangat bergantung kepada dia banyak dalam animasi ni sangat saya sebut tentang subjektif dan fleksibel. Kita tak boleh nak tentukan juga, tetapi dari sudut mungkin international per second 1,000, 2,000, saya tak pasti apa yang dimaksudkan di situ. Tetapi kalau dalam overall yang kami laksanakan di sini, kita hanya terpaksa kira backward, kira ke belakang daripada apa yang kita dapat. Kalau stesen setuju beli kita punya produk tu dengan harga sekian, so kita akan calculate berapa tempoh masa kita perlu untuk siap, berapa ramai pekerja yang perlu kita include dalam production tu, maka barulah kita sharekan harga yang kita dapat tu dengan keperluan semua pihak. Jadi saya tak spesifik sebut 800 atau 1,000, tetapi sudah tentulah setiap orang yang ditanya kita akan minta increment. Kalau 800 itu 10 tahun, 20 tahun dulu, sudah tentulah sekarang kita akan minta yang lebih tinggi. Tetapi berbalik dia akan reflect kepada apa yang kita dapat. Stesen mana yang akan bayar kita? Adakah stesen akan bayar kita 100,000 satu episod? Saya kira masih belum sampai tahap itu. Kita masih lagi mendapat harga dalam 40,000 per episod. So kita akan kira 40,000 based on production kita dan cost overall kita mengikut apa yang kita dapat tadi. I see. So saya rasa ada dia macam soalan retetan ni. How Vietnamese studios and Indian studios charges does affects Malaysian studio? Ni ada related tak? Ada. So Abang Ayi mungkin boleh respon? Ada juga sebab kita dapat ketahui yang beberapa studio di India offer cost yang agak murah. Murah tu juga bergantung pada Encik Amir cakap tadi, subjektif. Berapa murah? Murah tu macam mana? Mungkin kalau pada saya murah, pada anda dah cukup sifat untuk membuat satu produksi. Pada saya mungkin harga itu mahal, pada anda mungkin harga tu sangat murah. So dia bersifat subjektif. Tapi yang atas pengalaman saya tahu memang some studio di India
dia cantas harga dengan harga yang sangat murah. Juga jangan kata di India, di Indonesia juga berlaku begitu. Sebab mereka mungkin atas kekangan kehidupan dan juga itu currency mereka dan mereka boleh ambil dengan harga yang sebegitu. Jadi membuatkan di Malaysia ni yang kita dah tetapkan mungkin dalam satu tahap yang berlainan, kita terlepas job kerana job tu akan beralih ke Indonesia ataupun beralih ke India ataupun beralih ke Vietnam kerana kepakaran dan juga dia punya currency dia yang murah. Memang berlaku. Memang berlaku. So maknanya ada sikit sebanyak efek juga pada kita punya industri ataupun studio kita IC. Okey, saya nak bagi lagi sekali kepada Abang Ayi sebelum sekejap lagi Abang Amir pun ada satu lagi soalan. So yang ni Abang Ayi dulu. Soalan daripada Firdaus Art Neko. Soalan saya, berapakah lama untuk membuat karakter yang sempurna Abang Ayi? Saya boleh buat dalam sehari, saya boleh buat dalam seminggu, saya boleh buat dalam sebulan. Maksud sempurna tu pun subjektif. How sempurna you nak? How sempurna yang you nak? Sebab membuat karakter tu, adakah karakter tu dia datang bersama behavior, personality dia? You're not just designing that visual turnaround and modelling, but do you involve with that character personality? Siapa karakter itu? Latar belakang dia macam mana? Perilaku dia macam mana, karakter tu baik dia, jahat dia macam mana, satu dekat situ. Dan bila kamu design dia, adakah dia relate dengan apa yang kita dah develop. So it depend on karakter yang kita nak buat. Sebenarnya saya boleh buat karakter yang sangat cepat ikut deadline mungkin klien, dan juga saya ada masa saya tertentu, saya boleh layan karakter yang mungkin dalam seminggu, dalam 2 minggu untuk siap satu karakter untuk siapkan, sebab sangat particular. So actually it depend. Depend. Okay. Depend pada how sempurna yang nak, atau sempurna klien kata dia nak satu animasi yang macam ni, adakah itu merangkumi, adakah itu sempurna? So dia sangat subjektif Abang Ayi. Subjektif, yes. Alright, faham. Okey, kita nak pergi pada soalan Hazikah Anis. Macam mana kita boleh naikkan lagi populariti siri-siri tu di animasi, contoh seperti animasi terdahulu, Keluang Man, Badang, Usop Sontorian, Anak-anak Sidik. Abang Amir, jawab sikit. Panas. Macam mana nak naikkan lagi populariti? Okey, pertama masa dia tayang dulu, semua ni memang popular. Masa dia tayang dululah. Dia jadi suram ataupun tak popular tu sebab apabila dia tak ditayang, dia tak popular lah. Jadi kalau nak popular, beri peluang untuk ditayangkan semula dan beri peluang untuk hasilkan yang baru. Dengan jenama-jenama yang kita dah ada tadi, kita hasilkan yang baru, maka dia akan kembali popular dan teruskan populariti itu. Cuma yang berlaku dalam tanah air kita ni, yang semua jenama-jenama yang disebut tadi, biasanya studio animasi ataupun studio publication mana-mana pun, kita akan ada isu perebutan hak cipta ni tadi. Ni sekat ni sebab perebutan hak cipta. Siapa punya karya tu? Kalau syarikat tutup, siapa yang boleh teruskan? So semua orang tak berani. Aku tak boleh teruskan projek ni. Nanti syarikat lama tu dia saman. Jadi tak dapat keseragaman pemikiran untuk kita sama-sama bangunkan jenama. Sebab saya kira di sini cabaran yang besar juga, kematangan berfikir pengkarya kita. Penerbit, pengkarya dan penghasil karakter tu, dia kena sangat tolerate dan sangat compromise untuk sama-sama bangunkan sesebuah IP. Harta intelek. Jadi ini yang tersekat kita tadi. Yang tanya kenapa Keluang Man dah tak ada? Sebab tak ada, tak boleh buat. Saya rasa ni pun terkait juga dengan dengan platform tadi kot, cabaran yang tadi tu, platform juga Abang Amir. Dah tak boleh tayang, TV pun dah tak nak beli. Apa nak buat kat mana? Nak buat untuk betul, faham. Alright, so kita sudah dengan soalan, insyaAllah. Terima kasih kepada yang dah bertanya soalan. Okey, sebagai penutup sikit je, short and sweet, Abang Amir, Abang Ayi, mungkin ada harapan Abang Ayi sendiri, Abang Amir sendiri. So kita mula dengan Abang Ayi dulu. Okey, penutup saya cuma mengharapkan mungkin harapan ataupun yang nak disampaikan kepada institusi pendidikan ataupun pelajar sendiri. So silakan Abang Ayi. Ya, saya cuma minta sama-sama menyokong ekosistem ini, pendidikan animasi ini sendiri, dan kita bergantung satu sama lain, antara pendidikan dan juga industri. Sebab apa yang dihasilkan di pendidikan, kami nak di industri.
Begitulah sebaliknya. Jadi saya cuma mengharapkan kita boleh bekerjasama di antara industri dan seni pendidikan, bahagian institusi pendidikan, yang mana bukan saja kita melatih pelajar, tapi kita mengharapkan kadang-kadang untuk melatih pengajar, pensyarah, kerana itulah yang akan membantu menaikkan kualiti pelajar-pelajar kita yang saya nampak. Ada ketikanya tenaga pengajar ada kekurangan dia juga. Jadi di situ kesannya kepada pelajar. Jadi kita tak boleh salahkan pelajar 100%. Kita juga tidak boleh salahkan ekosistem pendidikan tu 100%. Ini semua atas kematangan masing-masing, usaha masing-masing untuk terus belajar dengan sendiri, kadang-kadang usaha sendiri untuk mencari jawapan tu sendiri. Jadi saya cuma berharap menyokong, bersama-sama menyokong, dan kita membina industri kita sehingga kita mencapai sesuatu tahap yang boleh kita banggakan. Kalau tidak, kita akan mencari sampai sekarang. Kita mencari yang lama, dah ada nama, lepas tu terbungkus macam tu, hilang macam tu balik. Lepas tu terpaksa buat balik semula. Rantaian tu putus, terpaksa buat balik semula. Jadi dia tidak membantu ekosistem. Dia akan keep moving macam tu saja. Dia tidak membina. Kat situ saya perasan ada isu lah. Saya faham. So mungkin tambahan daripada harapan dan cadangan daripada Abang Ayi tadi tu, mungkin kita kena create kita punya budaya sendiri. Mungkin kita kena perkuatkan, perkasakan kita punya budaya sendiri. Createkan kita punya identiti sendiri. Mungkin dekat itu pun saya rasa salah satu juga yang amat penting untuk kita dalam animasi studio. So mungkin Abang Amir, apa cerita? Macam mana? Saya kira kita masih lagi baru memulakan dengan acuan. Jadi kita masih lagi perlu perbetulkan sana sini, dan dengan harapan itu kita dapat teruskan kolaborasi sebegini, manfaatkan TVET dan IR 4.0 yang ada untuk kita sama-sama gabung jalin bersama dalam satu kitaran ekosistem mata rantai yang baik untuk sama-sama kita majukan. Harapan kita semua adalah satu, untuk memajukan industri animasi dan menjadikan sebuah industri yang memberi impak ekonomi kepada semua yang terlibat dalam industri ini. Baik kerajaan maupun penggiat industri itu mendapat manfaat dari keseluruhan kek yang besar yang kita nak buat ini, insyaAllah. Subhanallah. Short and sweet. Okay, Alhamdulillah, dengan kata-kata semangat, kata-kata cadangan dan sebagainya tadi daripada Abang Ayi dan juga Abang Amir tadi, maka saya rasa mungkin setakat ini dahululah. Terima kasih Abang Amir, terima kasih kepada Abang Ayi yang dah bersama dalam Sembang Industri, dan ini adalah inisiatif CEL, iaitu Center for E-Learning and Teaching di bawah Jabatan Politeknik dan Kolej Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih Abang Ayi, terima kasih Abang Amir. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Alright, so kepada anda yang mana yang dah bersama dengan kami daripada awal sampai ke sekarang, terima kasih dan terima kasih. Dan kepada anda yang mana yang bertanyakan soalan tadi, subhanallah, saya rasa soalan tu membuka mata saya juga. Wow, ini soalan dahsyat ni kan, subhanallah. So thank you so much. Dan kepada pemenang, kita akan hubungi dan kita akan umumkan melalui FB nanti, dan kita akan contact lah melalui FB. Dan sahabat-sahabat, dalam keadaan kita bercuti, dalam keadaan kita tak boleh nak pergi mana-mana ni, ambil peluang untuk kita dapatkan info sebanyak mungkin untuk kita dapatkan daripada info daripada expert-expert ni. Contoh kalau kita dalam industri tertentu, kita ambil maklumat, kita ambil info berkenaan daripada expert-expert kita ni. Dan tetap bersama dengan Sembang Industri, insya-Allah esok kita ada lagi, dan kita akan bersembang pada pukul 2 hingga 3 petang, dan kita akan berbual, kita akan bersharing tentang games art. Okey, esok Jumaat 13 Ogos jam 2 hingga 3 petang. So itu dia. Dan kepada anda student-student daripada Politeknik dan juga College Community, kalau nak tahu kursus-kursus yang ditawarkan, sila ke PolyCC, polycc.edu.my, dan nak tahu dan ikuti program-program e-learning macam apa yang kita buat sekarang ni, anda boleh ke cel.edu.my.
celt.edu.my. Itu dia. Dan sahabat-sahabat, saya ingin berpesan sikit macam biasa sebagai penutup, saya nak pesan kepada anda dan juga adik-adik di mana student-student politeknik dan juga college community dan kepada diri saya sendiri, kita usaha macam mana sekalipun, kita buatlah program yang grand, kita buatlah satu program yang steady macam mana sekalipun, kalau tuan mempunyai diri, student tu sendiri tak mulakan langkah pertama, tak mula berfikir future, tak mula berfikir ke depan, so program yang kita usahakan ni sia-sia. So at the end of the day, balik pada diri anda sendiri. So manfaatkan dunia digital sekarang ni, teknologi, manfaatkan, so expose diri, perkenalkan diri sendiri tu kepada ke depan dan sentiasa explore untuk kita dapatkan info-info dan sebagainya. So jangan lupa untuk jaga solat, baik dengan mak ayah, dan jangan lupa yang mana yang ada pendapatan tu sekarang ni, tunaikan zakat pendapatan anda. Itu dia. Zakat sangat penting sebab dia ada dalam rukun Islam yang 5, iaitu menunaikan zakat. Yang mana rukun yang ketiga. Subhanallah. So sehingga kita jumpa lagi pada hari esok, kita akan bersembang Games Art pada pukul 2 hingga 3 petang. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.